sebagainya. Antaranya kitab Futuhal Islamiyah, Tarikhud Dual Islamiyah, Khulasatul Kalam fil Umara bi Biladil Haram. Itu di antara kitab-kitab karangan beliau yang masih ada sampai hari ini. Dan antara yang masih diguna pakai Syarah Mukhtasar Jiddan ala matni ataupun ala matan, ke atas matan Jurumiyah, kitab Nahu. Siapa yang mengaji kitab Nahu matan Jurumiyah, ada satu syarah nama dia Syarah Mukhtasar Jiddan. Yang karang kitab Syarah Mukhtasar Jiddan tu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan beliau juga pernah karang satu kitab sekalian, Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah. Satu kitab yang menyediakan, satu kitab yang membariskan, yang menyebutkan hujah-hujah untuk lawan golongan Wahabi satu ketika dulu sekalian. Kitab tu sampai hari ni ada dan saya memiliki satu kitab tersebut sekalian. Malam ni saya nak bawa kepada sekalian, beliau mengarang satu risalah kecil berkaitan dengan sebuah ataupun berkaitan dengan satu tajuk berkait dengan solat. Dan kitab beliau, risalah kecil beliau itu dinamakan dengan Majmu' Al-Majmu'. Yang mana dalam kitab tersebut, dalam risalah tersebut, beliau menghimpurkan tentang perihal berkait dengan solat, dan beliau pecahkan dalam kitab tersebut, dalam risalah tersebut kepada 4 bahagian. Beliau membicarakan bab yang pertama berkaitan dengan larangan meninggalkan solat. Beliau datangkan hadis-hadis yang berkait dengan larangan, ancaman, ugutan, seksaan bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Satu. Yang kedua, bahagian yang kedua, beliau bicara, himpunkan hadis-hadis tentang kelebihan solat jemaah. 2. Bahagian yang ketiga, beliau membahaskan tentang kelebihan secara khusus solat berjemaah, isyak dan juga subuh. 3. Dan yang keempat, beliau mendatangkan contoh-contoh orang-orang terdahulu, bagaimana solat mereka, bagaimana keadaan ibadah yang dinamakan solat yang orang-orang dulu buat. Dia letak di bahagian yang keempat. Risalah tu jual di Mesir, saya beli RM1 dia. RM1 dia. Dan risalah tu ada di rumah saya hari ni sekalian. Dan saya Alhamdulillah waktu di Mesir dulu, tapi tak siap, macam mana pun tak siap juga. Setakat mana yang mampu, saya sempat menterjemahkan risalah kecil tersebut sekalian. Cuma kitab tu tak cetak, saya simpan habang saya seorang lah. Dan kitab tu ada pada malam ni sekalian dengan saya pegang ni lah. Ni kitab ni saya translate, kita ambil balik hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut, kita terjemahkan ke bahasa Melayu. Dan malam ni saya rasa saya nak kongsi satu daripada 4 bahagian tersebut. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran. Boleh kan? Kan sementara nak cari kitab baru tu sekalian, tak jumpa idea. Boleh kan? Kau nampak macam marah, nampak gaya sekalian. Boleh no, insya-Allah. Malam ni saya nak kongsi dengan ayah ibu sekalian beberapa hadis Nabi SAW tentang perihal orang-orang yang meninggalkan solat. Kita nak minta kalau boleh ayah ibu sekalian, perkara yang berkait dengan solat ini kita nak minta jadikan dia sebagai keutamaan dalam kehidupan kita. Ada sebuah hadis baginda SAW. Baginda pernah bersabda dalam sebuah hadis, amalan yang pertama, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, amalan pertama yang akan Tuhan hitung, amalan pertama yang akan Tuhan hisab, amalan pertama yang akan Tuhan kira di hari kiamat sekalian adalah semayang. Kalau semayang kita diterima, amalan lain semua akan diterima. Tapi kalau amalan solat kita rosak, amalan solat kita tak diterima, amalan yang lain semua akan ditolak. Boleh jadi orang yang semayang tu Ustaz, dia semayang tak cukup, boleh jadi satu yang menyebabkan amalan solatnya ditolak. Boleh jadi dia semayang Ustaz, dalam keadaan dia sendiri tak tahu sah ataupun batal solat dia tu, amalan solat dia pun akan ditolak. Dia semayang dalam keadaan dia tidak mengetahui hukum hakam Ustaz, dia kira semayang ya. Orang macam ni Ustaz tak tahu sah batal, tak tahu semayang yang dibuat itu baik ataupun tidak, perlu qada ataupun tidak, akhirnya apa jadi Ustaz? Semayang yang dibuat tidak sah. Bila semayang tak sah, amalan yang lain semua tak dikira. Letih lah, letih. Sebab tu malam ni saya nak bawa pada ibu sekalian berkait dengan beberapa contoh hadis yang baginda gambarkan tentang ni balasan orang tinggal semayang. Kita nak minta ayah-ayah yang ada di sini okey belakang dah. Ibu-ibu ada di belakang pun okey. Cuma nak minta balik suruh di rumah. Balik suruh di rumah. Suruh jalan lah, suruh. Baginda sebut dalam sebuah hadis, murru auladakum bis salah, suruh anak kamu semayang waktu umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka waktu umur 10 tahun. 10 tahun tak semayang, lebuh.
Bukan setakat semayang saja di sini, apa saja yang menjadi suruhan agama, 7 tahun kena suruh. Siapa ada anak, siapa ada cucu, anak cucu umur 7 tahun, apa yang agama suruh, umur 7 tahun suruh. Puasa 7 tahun suruh. Tutup aurat 7 tahun suruh. Baca Quran 7 tahun kalau boleh suruh. Lagi awal lagi baik suruh. Apa yang menjadi kewajipan dalam agama, 7 tahun start suruh. 10 tahun tak buat, semayang tak buat, boleh jentik telinga. 10 tahun tak puasa Ustaz, boleh jentik telinga. Okay. 10 tahun tak baca Quran Ustaz, Quran dia malas nak baca, boleh rotan sikit, rotan. Sebab apa? 10 tahun dia cerdik dah sikit. Dan kalau kata sampai besar dia semayang Ustaz, alhamdulillah. Kalau sampai besar dia tak semayang Ustaz, ini balasan yang kita nak tengok bagi orang yang meninggalkan semayang ni Ustaz. Sebab tu kita minta yang ada di sini balik suruh nah. Baik. Antara hadis yang nak kongsi malam ni sekalian, hadis yang pertama. Boleh kau noh? Boleh nah? Kita dengar sama-sama. Ada hadis yang pendek, ada hadis yang panjang. Hadis yang pertama, an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang keempat. Masuk Islam umur 10 tahun. Tidur di atas katil Nabi SAW umur 23 tahun. Menjadi khalifah umur 59. Wafat umur 63. Memerintah kerajaan Islam 4 tahun 6 bulan 10 hari. Ni yang kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Isteri beliau 9. Anak beliau 27. 13 lelaki, 14 perempuan. Yang ini ada disebut dalam kitab Uzamaul Islam. Anak beliau dengan Siti Fatimah 6 orang. 3 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki yang 3 Hasan, Husin, wa Hassin. Perempuan 3 Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Sama dengan nama anak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh kau noh bagi kenal macam tu noh. Imam Sufyan Tsauri mengatakan idza dzukiral ulama, bila sebut nama ulama tatanazzalu alaihimur rahmah, rahmat akan turun. Baik itu kita sebut bagi kenal. Boleh silakan noh insya-Allah. Baik. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin mu'min, mana-mana hamba yang beriman, mana-mana orang mukmin, tu senang kita translate, mana-mana individu muslim, mana-mana individu mukmin, yatruku salah, dia tidak yang meninggalkan salat, wala ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadha kharijun min rahmatillah fa ana bari'un minhu wa idza taraka al-'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan orang-orang mukmin, hamba mukmin meninggalkan sembahyang, Allah akan catat di wajah dia akan tertulis hadza kharijun min rahmatillah, orang ni keluar terus daripada kesian Tuhan, orang ni out terus daripada rahmat Tuhan, orang ni takkan dapat kasih sayang Tuhan. Tuhan tulis terus. Mana-mana hamba yang meninggalkan satu kefarduan sembahyang, Tuhan tulis terus kat dia ni tak dapat belas kasihan, dia ni tak dapat kasih sayang, dia ni tak dapat perhatian. Senang boleh translate macam tu. Sebab itu orang yang meninggalkan sembahyang, kita boleh tengok hidupnya susah, hidupnya Ustaz jauh daripada belas kasihan orang lain, hidupnya Ustaz penuh dengan duka cita, hidupnya Ustaz penuh dengan keserabutan. Tuhan tulis siap-siap kat dia, hadza kharijun min rahmatillah, orang ni keluar terus daripada kasih sayang Tuhan. Faham bahasa tu Ustaz? Sebab tu kita tak heran Ustaz, orang yang meninggalkan sembahyang, kalau dia mai jumpa kita, dia duk cerita, ayah ambil benda ni lah, ibu-ibu pun ambil. Mana-mana kawan kan, mana-mana sahabat kita mari jumpa kita, aku ni tak tahulah, hidup ni serabut macam-macam lah, tak ada selesai satu mai yang kedua, tak ada mai yang kedua, mai yang ketiga. Lepas tu duit pula celah-celah tu tak cukup, lepas tu pula sesak pula dengan sakit ni. Kalau dia duk cerita banyak masalah, tak payah duk fikir masalah banyak tu, tanya dia satu soalan, tanya dia, sembahyang cukup tak? Tanya yang tu sembahyang cukup tak?
Tanya satu je. Semayang cukup tak? Kalau dia kata semayang cukup, baru kita ulas. Tak apalah, ni ujian daripada Allah. Sabarlah. Tapi kalau kita tanya dia, dia jawab, semayang tak cukup. Abang dia, apa betul semayang? Saya duduk pejabat, minta maaf nak bocor rahsia lagi. Saya duduk pejabat zakat lah. Kita duduk di kaunter tu. Yang mana mari kadang duk cerita, Ustaz oi, saya anak problem Ustaz oi. Saya duit tak cukup Ustaz oi. Saya dah lah sakit pula. Lepas tu kita tanya ni, anak-anak tak bantu kah? Anak-anak seorang pun tak pakai Ustaz oi. Lepas tu duit pun tak cukup Ustaz. Ni nak main minta bantuan lah. Saya selalu tanya satu soalan je lah. Saya tanya semayang cukup lah. Setakat hari ni kita tanya, minta maaf sebut angka ni mungkin agak mustahil, tapi 99.9% semua jawab jawapan yang sama, semayang tak cukup. Semayang tak cukup. Kita tanya tak cukup 5 waktu kah? Dia kata tak, semayang 4 ni Ustaz oi, larat 4 ni, hak 1 tuang. Kita tanya yang mana tuang tu? Subuh tuang. Teguh kan? 99 pun kira 100% lah, senang terjemah. Yang mana mai tanya semua serupa Semayang tak cukup. Hari ni kita nampak baginda SAW pesan, siapa yang tinggal semayang, orang ni Tuhan tulis siap-siap dah keluar terus daripada kesian Tuhan, keluar terus daripada rahmat Tuhan. Lepas tu kita minta ayah-ayah yang ada di sini, kalau anak kita nampak susah, suruh apa betul semayang dia, suruh semayang bagi cukup. Boleh ke no? Boleh ke cerita macam ni? Ke sini pun ada semayang tak cukup kan, macam mana? Tengok senyap ayah-ayah yang ada di sini, kita duk pesan banyak kali dah. Ayah-ayah kalau kerja petang, kerja sampai petang, kita minta tolong semayang dulu di tempat kerja. Tambah sekarang ni, minta maaf, asar pukul 4.52, habis kerja, semayang asar dulu baru balik. Jangan duk gagah nak balik semayang di rumah. Ni habis kerja Ustaz, duduk lepas tu start kereta balik, dia duduk cadang balik nak semayang di rumah. Berapa banyak dia tersangkut di tengah jalan, akhirnya dia semayang asar dalam waktu maghrib. Kalau hari pertama kita keluar Ustaz, kami tak tahu jalan jam Ustaz. Hari pertama balik sangkut dalam jam, jadi kita semayang asar dalam waktu maghrib. Hari pertama dimaafkan sebab kita tak tahu jam macam tu. Tapi kalau hari-hari semayang asar dalam waktu maghrib, hak tu jam bukan jalan jam, dia tu jam. Hari-hari kira nak balik semayang ataupun dia semayang dalam waktu yang haram. Kan ayah-ayah kita dah ngaji dalam kitab kita sebelum ini, waktu semayang ada 5. Betul? Ulama pecah waktu semayang ada 5. Nombor 1 waktu fadilah. Waktu tu waktu paling afdal sekali tu. Hak waktu semayang untuk imam lah. Waktu yang kedua nama waktu ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya waktu pilihan. Tu yang waktu yang luas je lah. Kalau kata Zuhur 1.5 sampai 1.50, tu waktu kira waktu fadilah lah tu. Waktu semayang untuk imam tu. Kira waktu tu paling cantik sekali lah. Daripada start 1.50 sampai dekat-dekat nak masuk asar, tu dipanggil waktu ikhtiar. Sebab kita boleh semayang pukul 2, pukul 2.30, pukul 3, 3.30, pukul 4. Panggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. 2. Waktu nombor 3 disebut waktu yang makruh. Makruh ni kira 5 minit lagi nak habis lah. Tu senang kita translate lah. Kira dia angkat takbir, Allahu Akbar, semayang zuhur 4 rakaat, lepas bagi salam tu Ustaz, duduk Ustaz, azan asar. Tu kira makruh tu. Waktu haram Ustaz, jenis angkat takbir ni, Allahu Akbar, baca Fatihah, orang azan asar. Tu panggil waktu haram. Habis tu semayang tetap kena habiskan. Tapi dia angkat takbir semayang waktu tu dipanggil waktu haram lah. Berapa ramai semayang waktu haram? Macam duk buat dan nampak gaya saya lah. Tak apa dah, kita minta ubah lepas ni dah. Tak mau dah, waktu tu tak mau. Waktu nombor 5 disebut waktu uzur. Waktu uzur ni khusus kepada semayang jamak. Ni had semayang jamak. Kan bila kita semayang zuhur, bila kita semayang jamak takhir contoh, ataupun jamak takdim. Jamak takhir tu lah satu contoh senang. Kita semayang asar, lepas semayang asar kita kena terus semayang zuhur. Betul? Boleh tunggu lama-lama dah. Lepas semayang asar nak semayang zuhur pula boleh tunggu lama-lama dah. Tak boleh. Berapa lama boleh tunggu tu?
Ulama sebut sekadar sembahyang sunat 2 rakaat. Kita terjemah dalam nombor 3 minit. Makna lepas habis mayat asar 2 rakaat qasar tu Ustaz, dalam tempoh masa 2 minit tu kena sembahyang zuhur pula. Kalau ralik pergi makan cakotiau lu kah, pergi duduk sembang lu kah, pergi buka TV tengok cerita lu kah 15 minit, baru nak main sambung Ustaz. Sembahyang jamak takhir tu tak jadi dah, jamak tu batal. Tak kira. Hak sembahyang tadi kiralah, asar tu kiralah, hak zuhur kena qada. Waktu hak kita sebut 3 minit tu, waktu tu disebut waktu uzur. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Yang kita nak sebut pada malam ini, berapa ramai duduk sembahyang waktu haram tu. Hak uzur tu tak apalah, hak duduk sembahyang waktu haram tu. Banyaknya berlaku waktu asar, dia sembahyang dekat dengan maghrib. Lepas tu kita minta lepas ni sekalian, siapa balik kerja pukul 5 sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru balik. Sangkut dalam jam tak apa dah. Boleh kot no? Boleh no? InsyaAllah sama-sama apa betul pelan-pelan. Baik, sabar. Kemudian baginda bersabda, aku berlepas daripada fa ana bari'un minhu, aku berlepas daripada orang ni. Nabi kata aku lepas daripada dia, aku tak boleh nak bantu dia, aku tak boleh nak tolong dia. Fa ana bari'un minhu, aku berlepas diri daripada orang hak Tuhan catik rahmat tak ada ni. Dan baginda bersabda lagi, apabila seorang hamba meninggalkan satu solat fardu, dia tinggal satu sembahyang fardu, ditulis namanya di pintu neraka. Nama dia Tuhan catik, malaikat catik di pintu neraka. Satu fardu tinggal, catik satu nama. Tinggal 5 kali, 5 nama dia ada di pintu. Tinggal 50 tahun, kau dia. Tunggu lah. Allah. Kita kalau pergi pejabat, kalau dia pelekat di situ, pintu tu dia pelekat nama Ustaz Rosdan. Jadi bilik tu balik siapa? Di pintu bilik tu dia pelekat tulis nama Ustaz Rosdan. Bilik tu bilik siapa? Bilik tu bilik siapa? Okey. Bilik Ustaz Rosdan, betul? Kalau kata bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat, semua pelekat nama Ustaz Rosdan, Ustaz Rosdan, Ustaz Rosdan, Ustaz Rosdan. Pasal dia ada 4 bilik. Kan, dia ada 4 isteri, 4 pintu. Minta maaf nama melawak. Dia ada 4 pintu Ustaz. Semua nama tu semua nama Ustaz Rosdan. Apa maksud? 4 bilik itu semua bilik dia. Cuba bayang kalau dalam neraka Ustaz, di pintu neraka tu nama kita saja. Tinggal satu waktu, satu nama ditulis. Tinggal 2 waktu, Tuhan tulis 2. Tinggal 5 waktu, Tuhan tulis 5. Lepas tu kita nak minta mulai pada malam ni sekalian, anak-anak kita yang tinggal sembahyang, suruh. Yang mengaji malam ni saya rasa seorang tak tinggal sembahyang. Siapa yang pernah tinggal sembahyang zaman muda-muda dulu, kita minta qada balik. Ustaz, tak tahu banyak mana Ustaz? Agak-agak. Dah agak-agak Ustaz, agak-agak tinggal tu ada kot sembahyang subuh 200 waktu Ustaz. Sembahyang dah kita yakin 200 waktu kot. Okey, qada 200 waktu tu cukup. Ustaz, zuhur pun saya rasa kalau kira-kira ada kot 200 waktu Ustaz, qada balik 200 waktu tu bagi selesai zuhur tu cukup. Sampai hati kita rasa puas. Kalau nak kira satu-satu kita tak tahu berapa hari tinggal, agak-agak yang mana kita rasa sedap. Boleh jalan no? Kau lah zaman muda-mula dulu ada tinggal, ganti balik. Nah, tumpang Tuhan masih bagi kita kekuatan, Tuhan bagi kita kesempatan. Siapa yang tinggal sembahyang zaman muda, qada balik jalan. Habis sembahyang fardu, qada balik sembahyang qada. Boleh kau no? Senyap nampak gaya ni. Nah. Tunggu lah. Saya dulu sembahyang, minta maaf lah. Kita dulu, saya sama macam Ayah Huzilan. Kita dulu sembahyang dulu, baru pergi mengaji. Rupanya bila mengaji, jumpa banyak tak kena. Antara benda yang tak kena silah, saya sembahyang dulu banyak kaki tak lipat. Tuh. Bila kita sujud, kaki kita tak lipat. Kita biar pacak macam tu. Biar duduk di bawah macam tu lah. Patutnya kena lipat jari kaki tu. Tapi tak lipat, saja tak lipat. Rupanya dia membatalkan sembahyang.
Habis tu dah tahu Ustaz nak buat je nak. Kena qada. Takat mana sedap, qada. Tak tahu. Sebab tu kita minta kalau boleh sekalian, kalau ayah-ayah yang ada di sini rasa ada hutang semayang. Semayang kami ada hutang Ustaz. Qada siap-siap. Mudah-mudahan Allah padam nama kita yang duk cantik di pintu. Faham tak noh? Wah ya senyap. Tajuk ni pun senyap nampak gaya sini. Boleh noh? Allahu akbar. Baik, sambung. Selesai hadis yang pertama. Hadis yang kedua. وفي حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخره نزل علي جبريل وقال اقرأ قلت وما أقرأ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ayat ni ada dalam surah Maryam ayat 59. Siapa rajin balik buka surah Maryam tengok ayat 59. فقلت يا جبريل هل تضيع أمتي الصلاة من بعدي؟ قال نعم يأتي آخر الزمان أناس من أمتك يضيعون الصلاة ويؤخرون الأوقات ويتبعون الشهوات دينار عندهم خير من صلاتهم أو كما قال. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang masuk Islam umur 27, sahabat yang masuk Islam umur 33 masuk Islam, beza umur dengan Nabi SAW 13 tahun, menjadi khalifah umur 53, wafat umur 63. Yang kata Sayyidina Umar ni wafat umur 63, isteri Sayyidina Umar 7, anak Sayyidina Umar 9. Sayyidina Umar ada beberapa perkara yang Allah bagi pada beliau. Beliau sebut perkara tersebut, Al-Quran turun selepas itu seolah-olah membenarkan cadangan Sayyidina Umar. Itu kelebihan yang Allah bagi pada Sayyidina Umar. Dia sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau belakang maqam Ibrahim ni kita buat tempat sembahyang. Turun ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, tawanan perang ni kita bunuh ya. Turun ayat Quran selepas itu memerintahkan tawanan Badar dibunuh. Waktu isteri-isteri Nabi SAW berhimpun untuk menunjukkan tidak puas hati mereka kepada Rasulullah, Sayyidina Umar lalu pada tempat tersebut. Sayyidina Umar kata kat dia, asa in talaqakunna ayyubdilanna azwajan khairan minkunna. Mudah-mudahan Allah perintahkan Nabi ceraikan kamu semua dan Allah gantikan kepada Nabi isteri yang lebih baik daripada kamu. Dia Sayyidina Umar sebut ayat tersebut, Allah turun ke ayat Quran. Kata silap saya surah Tahrim kot. Ayat tu turun sebiji-sebiji macam mana Sayyidina Umar sebut. Tu lebihnya, kelebihan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat lah. Sayyidina Umar saya dah sebut banyak kali dah, kalau syaitan lalu sebelah sini, minta maaf, kalau dia lalu sebelah sini, syaitan lalu sebelah sana. Syaitan takkan ambil jalan yang Sayyidina Umar lalu. Itu yang kita dah sebut banyak kali. Ustaz main duduk ni, dia start motor balik serupa. Ustaz main duduk belah ni, dia start motor balik. Dia tak mau ambil jalan yang sama dengan ustaz tu. Serupa nampak gaya. Sini tak ada kan? Macam ada nampak gaya kan? Baik. Sayyidina Umar, kalau kata Sayyidina Ali di awal tadi menjadi menantu Nabi SAW, Sayyidina Umar ni jadi ayah mertua, pak mertua Nabi SAW. Ingat nah, 4 orang khulafa, 2 yang terawal jadi pak mertua Nabi SAW, 2 yang belakang jadi menantu Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua-dua jadi pak mertua. Sayyidina Abu Bakar Aisyah, Sayyidina Umar Hafsah, dua-dua jadi pak mertua. Sayyidina Osman jadi menantu sebab kahwin dengan Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Nampak? Sebab tu 4 sahabat ni kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada hubungan kekeluargaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Dan juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat yang
Masuk Islam umur 27. Bersama dengan Nabi SAW sampai 31. Beliau meninggal dunia umur 80. Beliau buta di akhir hayat. Beliau memiliki seorang isteri dan beliau memiliki seorang anak. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asal daripada Daus, Yaman. Bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, orang Yaman. Tapi Tuhan bagi pada beliau ingatan macam ni saja. 7 periwayat hadis, Abu Hurairah ranking nombor 1. Duduk 4 tahunnya dengan Nabi SAW, tapi beliau paling banyak riwayat hadis, 8,374 kot kalau ikut kitab Rijal Haula Rasul. Minta maaf, kalau ikut kitab Uzamaul Islam 8,374, paling banyak sekali. Abdullah bin Umar ranking nombor 2. Baik, boleh kenal kot silakan, saja bagi kenal silakan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala turunkan rahmat pada kita malam ni. Baik. 2 orang sahabat ni berkata, Nabi SAW pernah bersabda, telah turun Jibril kepada aku. Lalu Jibril berkata, bacalah. Jibril sebut kepada Nabi SAW, baca. Lalu baginda bersabda, apa yang hendak aku baca? Aku nak baca apa? Lalu Jibril membacakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam ayat 59 yang kita kata tadi. Maksud ayat tersebut, kemudian mereka akan digantikan dengan keturunan yang akan mencuaikan solat, ghalib dengan semayang, serta menurut hawa nafsu melakukan maksiat. Allah kata selepas daripada mereka akan muncul satu kaum keturunan mereka sendiri yang mana buat tak duli kat semayang, kira turut hawa nafsu, kira nak buat maksiat dia. Lalu baginda SAW tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, adakah umat selepas aku nanti akan meninggalkan solat? Umat aku nanti akan ada ramai yang tinggal semayang ke? Adakah yang tinggal semayang ni? Jawab malaikat Jibril, ya, akan datang di akhir zaman nanti manusia daripada umatku yang akan meninggalkan semayang. Akan ada daripada umat kamu ni Muhammad, dia tinggal terus semayang. Sama ada dia tinggal 1 waktu atau dia tinggal 5 waktu, tapi dia tinggal semayang. Dia tak mau semayang. Satu. Yang kedua, malaikat Jibril sebut, di samping meninggalkan semayang, ada juga yang suka melewatkan semayang. Dia semayang, dia ghalib. Dia semayang, lambat. Dia semayang, makngok. Dia makngok lambat. Yang ni ghalib ni. Dia jaga pukul 6, Alhamdulillah. Lah kan subuh 6 suku. Dia jaga dah, celik mata pukul 6 suku tu, jaga dah. Dah, dia sama lena ni. Dia celik-celik mata 7.20, baru kalut masuk ambil semayang. Dia tak bangun pukul 6 suku tu, 7.20 baru bangun. Pasal apa Ustaz? Biasa. Jenis biasa semayang akhir waktu. Macam tu buat dan nampak gaya. Zuhur boleh semayang awal waktu. Dah 3.30 baru nak semayang. Maghrib, istikharah cinta jawab dah. Pukul 8 lebih baru semayang maghrib. Isyak, waktu dekat-dekat nak tidur lagi. Ayah-ayah kalau ada orang macam ni, ayah-ayah yang ada di sini kok lah jadi bos. Jadi bos macam mana? Kalau ada nak ambil staff baru untuk bekerja, soalan nombor 1 ayah tanya, semayang lah. Satu soalan tu, tanya tu dulu. Semayang lah. Kalau dia kata semayang rongak sikit lah. Rongak, reject terus, jangan ambil kerja. Jangan ambil soalan lah. Tanya kalau dia kata semayang rongak, jangan ambil kerja. Kalau ayah ambil kerja juga, orang yang tak reti beramanah dengan perintah Tuhan, dia takkan beramanah dengan kerja yang kita bagi. Faham bahasa tu Ustaz? Jangan. Ayah-ayah nak main menantu, koklah ada orang main minta anak dara kita. Soalan nombor 1 patut tanya, semayang tak? Kalau dia kata semayang, saya duk try bagi penuh makcik. Duk try. Dia duk try nak bagi penuh, jangan ambil kesalahan. Jangan. Kalau dia tak amanah dengan perintah Tuhan, dia takkan amanah menjaga anak kita. Cuma boleh ke tak? Faham ke saya duk kata dia ke? Jangan dia berjalan. Jangan. Satu. Yang kedua, kalau dia kata semayang cukup, tanya dia, kamu selalu semayang awal waktu ke ujung waktu? Tanya soalan yang kedua. Kalau dia pekerja kita, dia temu duga, tanya dia, semayang awal waktu ke ujung waktu? Kalau dia kata, saya ni pakcik kadang awal, kadang lambat. Ayah-ayah kalau ada staff macam tu, dia jenis semayang ujung waktu, ayah-ayah ambil kerja juga, dia adalah orang yang suka melewatkan amanah. Dia suka tangguh kerja.
Sebab itu Umar Abdul Aziz, orang yang lewat semayang, orang yang tidak semayang tepat pada waktu, Umar Abdul Aziz takkan ambil dia pegang jawatan. Sebab kalau semayang buat galik, kompom kerja galik. Semayang bertangguh, kompom kerja tangguh. Sebab itu ibu-ibu di belakang jangan heran lah. Ibu-ibu kalau dapat suami jenis semayang galik, jangan takut. Bila pi bila yang 2 bulan tunggak tu biasa. Dia akan jadi macam tu lah. Nak bayar, nantilah. Nak bayar, nantilah. Pasal semayang dia tangguh. InsyaAllah bila pi bila elektrik pun tangguh. Faham ke sudut kata tu kan? Sungguh. Dia patient macam tu. Sebab itu kita minta kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu sekalian, mulai pada hari ni semayang kita dah sebut di awal tadi, jangan tinggal, selesai. Yang kedua kita minta lepas ni jangan kalik. Boleh kan? Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling Tuhan suka? Nabi jawab satu pada beliau, as-salatu ala waqtiha. Yang tu jawapan nombor 1. Nabi kata semayang awal waktu. Ala waqtiha ni ulama menterjemahkan dalam waktunya, tapi mafhum daripada hadis tersebut semayang awal waktu. Amalan yang paling Tuhan suka semayang awal waktu. Lepas tu baru Nabi sebut yang kedua, birrul walidain, buat baik mak bapak. Lepas tu baru Nabi jawab yang ketiga kepada Abdullah bin Mas'ud, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Semayang awal waktu, duduk nombor 1. Lepas tu kita nak minta lepas ni sekalian, semayang bagi cukup time. Tu dah time cukup dah, boleh berhenti lah. Nah, kita lajak sikit, tak apa sekalian, menuntut ilmu. Saya kita sama. Baik, selesai. Hadis yang ketiga. Hadis ni panjang sekalian nah. Saya baca bahasa Arab sekarang, saya translate bahasa Melayu terus. Boleh tak? Hadis ni lah syahid ataupun poin utama saya malam ni sekalian. Mungkin ayah-ayah selalu dengar saya bila mengajak berkaitan dengan semayang ni, kadang-kadang kita agak keras. Kadang kita sebut orang tinggal semayang, kalau dia sakit tu suruh pergi tengok. Kalau dia sakit, kalau dia mati tu suruh pergi melawat. Kalau dia tak semayang, tak suruh bagi hutang kat dia, tak suruh makan sekali dengan dia, tak suruh minum. Anak-anak kalau tak semayang, saya duk kata kat ibu-ibu, tak suruh masak nasi kat dia. Ustaz cakap tu, apa sandaran Ustaz? Apa kita dengar sama-sama sekalian. Nah, hadis yang saya nak kongsi malam ini. Ini bukan hujah sekalian, tapi sekadar untuk amalan kita. Nah, baik. Hadis ni panjang. Tak apalah, yang penting kita dengar sama-sama sekalian. Gerun sekalian, hadis ni cukup gerun sekalian. Wa fi hadithin tawilin, di dalam satu hadis yang panjang, anna Jibril nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW dan malaikat Jibril kata kepada Nabi SAW. Ambil satu-satu sekalian. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ay Muhammad, la yataqabbalu Allahu min tarikis salah, Allah takkan terima daripada orang yang tinggal semayang. Siapa tinggal semayang, Allah takkan terima daripada dia. Satu-satu cuba dengar. Yang pertama, saumahu, puasanya. Dia tak semayang Ustaz, dia semayang tak cukup, lepas tu dia puasa menyengit, puasa dia tu Tuhan tak terima. Puasa dia sah, kalau puasa cukup syarat, cukup rukun, sah. Tapi puasa dia ada pahala? Tak ada, pasal semayang rongak. Letih lah, letih. Puasa menyengit, letih. Sebab tu kita minta tu jaga kan, kesian. Tengok puasa tu Allah, Ramadan menyengit 30 hari. Puasa sunat Syawal menyengit 6 hari, tapi semayang rongak. Sebab tu kita minta jaga semayang, sama-sama jaga sekalian. Yang kedua, wala sadaqatahu, sedekahnya pun Tuhan tak kira. Kamu sedekah banyak mana pun, semayang tak cukup, Tuhan tak kira sedekah kamu tu. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunat, sedekah biasa ni, dua-dua Tuhan tak terima. Oh, sebut tajuk sedekah sekalian. Ayah-ayah yang ada di sini, kawan-kawan kita di Kelantan menerima musibah. Kita nak minta siapa nak bagi sumbangan lepas ni, kita minta bagi makanan dan juga duit cukup. Boleh tak? Bagi dua ni ya. Kita minta baju tu saya bagi ya. Pakaian tak payah bagilah pakaian. Kerana berapa ramai di kalangan manusia, belum Malaysia saya tak tahu sekalian. Ni cerita belah negara luar. Berapa ramai orang yang bersedekah sekalian, dia bagi sumbangan pakaian tu, dia bagi pakaian yang dia sendiri tak mau pakai dah. Dia sendiri tak gamak pakai dah. Dia sendiri naknya nak habis stok dalam almari je.
Bila sebut kata sumbangan pakaian, dia ambil semua baju tu, bubuh dalam beg plastik, lungguk dekat masjid. 7-8 plastik dia lungguk. Sedangkan 7-8 plastik yang dia bagi tu, satu lai pun tak boleh pakai dah. Dia nak buang stok dalam lemari tu. Jadi dia tinggal semua. Kita sebut manusia menjadi cukup tak guna. Dia kata Sungai Dua tak ada. Tu saya berani kata. Cukup tak guna. Bagi pakaian koyak, bagi kain koyak, bagi baju yang dia sendiri yang sedekah tu, dia sendiri tak mau pakai dah baju tu. Dia sendiri malu pakai baju tu. Dah, dia bubuh dalam plastik, dia bagi kat orang. Manusia menjadi cukup tak guna. Ada pahala ke buat itu? Ada pahala. Allah sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra, kamu takkan dapat kebaikan. Translate mudah, kamu takkan dapat capai syurga, kamu takkan dapat pahala. Allah guna perkataan lan, sampai bila-bila tak dapat hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan dapat pahala sehingga kamu sedekah benda yang kamu sayang. Duit kita sayang, kita sedekah duit, insya-Allah ada ganjaran. Kita sedekah benda yang kita sayang, apa lagi Ustaz? Kami sedekah barang Ustaz, hantar pergi sana Ustaz. Tu water pump jet tu, hantar tu Ustaz. Insya-Allah ada ganjaran. Ustaz, kami sedekah baju, tapi baju tu kami sayang Ustaz. Duduk dalam plastik ni Ustaz. Tak buka lagi. Kami pun tak sentuh ya Ustaz. Sedekah benda yang kita sayang tu ada pahala. Tapi kalau sedekah benda hati kita memang tak mau dah, kita pun tak teringin dah, bagi perhabis kat orang, tak dapat apa. Silat-silat hari bulan tu silat, dapat dosa je dah. Bila Ustaz berdosa? Cuba bayang, bila orang yang disimpan musibah, dia ambil baju dalam beg tu silat, dia buka-buka tengok, dia tengok, tu dia nak pakai lagu mana ni. Cuba bayang perasaan orang yang ambil baju, dia tengok baju tu dengan koyak, dengan cari, dengan warna pun tak ada, dengan lusuh. Kira bahasa kasar kita sebut, nak pakai pun tak gamak Ustaz. Agak-agak orang yang dapat tu kata apa kepada kita? Dia maki. Dia kata kalau macam ni nak bagi, bet tak usah bagi. Betul? Lepas tu kita minta jangan macam mana. Lepas ni nak bagi hak elok. Macam nak bagi hak buruk dah hanya nampak gaya ni macam mana. Tak apalah, benda lepas nak buat macam mana tak tahu saya. Lepas ni jangan buat dah. Baik, sambung. Nak cara tunjuk semayang lah ni. Baik. Orang yang, wahai Muhammad, orang yang meninggalkan semayang Allah takkan terima. Nombor 1 puasanya, nombor 2 sedekah ataupun zakatnya, nombor 3 hajinya pun Tuhan tak terima. 4 amalan yang lain pun Tuhan tak terima. Boleh dapat hasil no? Puasa, sedekah, haji, amalannya semua Tuhan tak terima. 1. Yang kedua, baginda menyatakan lagi, ya Muhammad, wa tarikus salah mal'unun fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang tinggal semayang wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, poin yang kedua, Allah laknat orang tinggal semayang ni. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dalam Zabur ada, dalam Quran pun ada. Tu hinanya orang tinggal semayang ni. Pak kitab samawi, pak laknat dia. Kemudian wa tarikus salah, orang yang meninggalkan semayang, yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin. Orang yang tinggal semayang akan turun kepada dia setiap hari, setiap malam 1000 laknat. Apa maksud di sini? Ada yang mengatakan, malaikat akan mengatakan, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kira pagi, petang, siang, malam duk kena celaka. Ni orang tinggal semayang. Cuma buta mata hati, dia tak dengar lah perkataan tu. Orang Kedah tu buta perut lah. Tak mau bayar. Laknat, kena laknat. Tak cukup dengan kena laknat, wa alfu sakhatin, kena 1000 kemarahan. Setiap hari kena 1000 kemarahan. Allahu akbar. Wa annal malaikata yal'anunahu min fawqis sab'is samawat. Dan malaikat di langit, 7 lapis langit tersebut, semua malaikat di 7 lapis langit, semua duk maki orang tinggal sembahyang. Hina ni orang tinggal sembahyang, hina semua. Sebab tu kita minta jangan tinggal sembahyang, suruh.
Nah, sebab tu yang ada di sini jangan tinggal. Ayah-ayah yang ada di sini kok lah duk rongok sekali sekala tu, jangan tinggal. Siapa bangun subuh lambat, lewat bangun Ustaz terjaga lewat, nak buat macam mana? Masuk bilik ayam, terus sembahyang qada. Jangan tunggu sampai waktu zuhur. Sembahyang terus je lah. Kalau kata jaga-jaga pukul 10 pagi Ustaz 10 pagi sembahyang. Masuk bilik ayam, ambil wuduk sembahyang. Nak sembahyang di rumah ke di masjid Ustaz? Sembahyang di rumah lah pukul 10. Ustaz, waktu sembahyang tu nak angkat dah doa, baca doa kunut tu Ustaz Contohlah simple, kita bagi contoh. Ayah-ayah bangun lewat pagi tadi, bangun-bangun terus pakai baju, mandi pun dah, pederah di tempat kerja. Subuh tak ada sembahyang. Contohlah ni contoh cerita. Bila sampai di tempat kerja, ada bilik ayam, kami masuk bilik ayam, mandi apa sikit Ustaz kami nak sembahyang subuh qada masa tu. Jadi kami hampak sejadah, sembahyang 2 rakaat. Betul? Kawan-kawan duk perhati, kawan-kawan kata bagus dia ni no, sembahyang duha. Betul lah, tak apalah kan, orang husnuzan kira tak ada masalah lah. Kita waktu sembahyang qada tersebut nak angkat tangan baca doa lah. Doa kunut tu nak baca lah. Kalau ayah-ayah sembahyang subuh qadaan waktu tu, waktu sembahyang di pejabat tu angkat tangan baca doa macam tu, ayah-ayah sebenarnya menjatuhkan maruah sendiri. Orang akan tahu kata kita sembahyang subuh qada. Habis tu Ustaz, janganlah baca kunut tu. Kunut tak payah baca. Dia kan? Tak payah baca kunut. Sembahyang 2 rakaat, sami Allahu liman hamidah, terus sujud dia. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai subuh kita qadaan. Kawan-kawan kata, bagus hang no sembahyang duha no. Tengok orang lah. Jangan bocor rahsia pula. Saya kira bocor rahsia apa sembahyang subuh qada, tak payahlah. Tu menjatuhkan maruah sendiri. Jatuhkan maruah sendiri hukumnya haram. Janganlah bocor rahsia. Angkat tangan macam tu pun orang akan tahu dia ni sembahyang subuh qada ni. Jadi jangan angkat. Sembahyang macam biasa sajalah 2 rakaat. Boleh faham? Cuma kita nak sebut sembahyang cepat-cepat. Jangan tunggu sampai zuhur. Boleh faham bahasa tu Selano? Selesai. Nah, kita minta sama-sama. Ni bagi yang terlajak. Hak jenis tinggal sembahyang dengan sengaja, ni habuan mereka. Lagi Ustaz? Boleh lagi sikit Selano? Pukul 9 kita berhenti lah. Satu hadis ni saja. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus salah, orang yang tinggal sembahyang. Yang ni hati-hati nah. Malahu nasibun fi khududhi. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tidak ada bahagian daripada tuahmu. Wahai Muhammad, tuah kamu tu, kelebihan yang ada pada kamu tu takkan dapat pada orang tinggal sembahyang. Kelebihan yang ada pada kamu wahai Muhammad, orang tinggal sembahyang takkan dapat. Allahu akbar, terhijab terus. Hinanya orang tinggal sembahyang. Wala fi syafa'atik, dia takkan dapat syafaat kamu. Wala huwa min ummatik, dia bukan daripada umat kamu. Kalau Nabi tahu, kalau bukan umat Rasulullah, umat siapa? Hina orang tinggal sembahyang je lah. Cuba dengar satu-satu nah. Ya Muhammad, ay Muhammad, tarikus salah, orang yang tinggal sembahyang, la yu'adu fi mardihi, jangan dilawat waktu dia sakit. Orang tinggal sembahyang waktu sakit, jangan pergi tengok. Tambah kalau orang masjid, kita cadang, tak usah pergi tengok orang lain tinggal sembahyang ni. Kalau dia berkeli dengan kita, sunat kita pergi tengok. Bahkan kadang-kadang wajib kita pergi tengok orang lain. Dia duduk berkeli lama dengan kita, hak tu wajib pergi tengok. Pasal apa Ustaz? Boleh jadi kita pergi melawat dia, dia akan baik dengan kita, dia akan lembut hati dengan kita. Tapi orang yang tinggal sembahyang, kita melawat tak melawat, dia tetap tak sembahyang. Pasal sembahyang hubungan dia dengan Allah tak ada kena-mengena dengan kita. Sebab tu kena buat kerahit. Bapak ni dia post dalam apa, Telegram ke apa-apa. Sahabat kita di sebuah masjid di Zealand, di belah Serampai Utara. Apa buat dah? Tanda tangan. Siapa tak pernah main sembahyang Jumaat, kalau mati sembahyang di rumah. Ada satu masjid baru di Pulau Pinang solat. Oh, semangat dia dikit dah. Tengok sign bawah tu menyengit ni 3 orang. Tu imam ada salah seorang kau tak silap sign tu. Pengurusi seorang ni. Siapa tak main sembahyang jemaah, siapa tak pernah nampak sembahyang Jumaat di masjid, kalau dia mati, sembahyang mayat dia di rumah dia sendiri. Sungai Dua boleh buat begitu. Kalau boleh kemai. Nabi besar ni, wahai Muhammad, orang tinggal sembahyang, dia sakit jangan pergi tengok. Wala yuttaba wala
Wala yutba'u fi janazatih, jangan ikut jenazah dia. Tak usah ikut jenazah dia sampai kubur orang tinggal sembahyang ni. Wala yusallim alaih, jangan bagi salam kat dia. Jumpa dia, tak usah duk bagi salam. Tahu dia tinggal sembahyang, memang kami tahu terang-terang Ustaz. Oi, tak usah bagi salam kat dia. Saya baca bahasa Melayu tu, lah senang Ustaz. Kan? Jangan makan bersama dengannya. Tahu kata dia tinggal sembahyang, dia main duduk depan kita, lompat pergi duduk balik. Tak usah duduk makan depan dia je lah. Seolah-olah orang tinggal sembahyang ni perlu dilayan kelas kedua atau kelas ketiga orang buat gaya ni. Tu yang saya duk pesan banyak kali kat ibu-ibu suruh masak nasi. Ni malaikat je dia pesan, jangan makan sekali dengan dia. Jangan minum sekali dengannya. Bukan cakap makan, minum pun tak boleh. Allah. Jangan bersahabat dengannya. Maksudnya dia tinggal semayang, jangan kawan dengan dia. Jangan duduk bersama dengannya. Jangan bagi hutang kepadanya. Maksud kalau dia mai jumpa kita, minta, ni saya nak hutang 5,000. Kita tahu dia tinggal semayang. Nak pinjam Ustaz 200 boleh. Minggu depan bayar. Orang tinggal semayang saya, insya-Allah dia tak bayar. Dengan Tuhan dia sangkut, dia nak bayar hutang kita. Saya duk sebut lama dah hadis tu pada ayah sekalian. Lama dah kita kongsi. Hadis Qudsi yang mana Allah sebut, ya bena Adam, hai manusia, tafarraq li ibadati. Kamu buat ibadah pada aku. Kamu luangkan masa ibadah pada aku. Amla'an sadraka ghinan. Aku akan buat hati kamu lapang, tak serabut. Satu. Wa asudda faqraka. Aku tutup pintu miskin kamu. Siapa rajin buat ibadah pada Allah, hak sunat, hak minta maaf, yang wajib, yang sunat dia buat, Allah bagi nombor satu, hati tenang. Masalah keliling hilang. Satu. Yang kedua, Allah tutup pintu miskin. Saya translate bahasa kampung, pintu perhabis duit. Hari ni dapat duit, esok tayar motor pecah. Tu pintu perhabis duit lah tu. Hari ni dapat duit, power window kereta rosak. Hari ni dapat duit, pinggan pecah. Maknanya dia nak kena buat keluar duit tu. Tu panggil pintu miskin. Siapa buat ibadah pada Tuhan, Allah tutup pintu tu. Wa illa taf'al, kalau kamu berdegil nak buat style lama juga, semayang pun buat balik juga, ibadah pun buat balik juga, Allah sebut malaktu sadraka syughlan. Aku akan buat masalah banyak keliling kamu. Kamu serabut dengan masalah. Tak selesai masalah pertama, main masalah kedua. Baru serabut selesai hak anak, bini buat perangai. Bini buat perangai tak ada settle lagi. Bos tempat kerja marah. Bos tempat kerja marah tak selesai, tak settle lagi Ustaz. Main pula kereta jam. Dia main masalah bertimpa-timpa. Tu jadi serabut. Punca dia tu wala asudda faqraka. Tapi Tuhan sebut pintu miskin tu aku tak tutup. Aku biar terbuka. Kamu serabut tapi kamu lawan perintah aku, kamu tak buat apa aku suruh, aku biar pintu miskin terbuka. Jadi orang tinggal semayang memang dia akan susah. Bila dia susah, dia main minta hutang pada kita, terus duk bagi. Kalau bagi juga dia tak bayar. Faham ke saya kata ni? Senyap je nampak ke? Kat sini pakat tinggal semayang belakang je. Dah kena, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, sambung. Bukan setakat jangan bagi hutang kepadanya, jangan bagi amanah kepadanya. Saya dah sebut dah tadi Ustaz. Ni, baginda malaikat Jibril pesan, jangan bagi amanah pada dia. Orang tinggal semayang takkan boleh buat amanah tersebut. Dan dia tiada bahagian, dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Dan dia akan bersama orang munafik di tempat paling bawah dalam neraka. Orang tinggal semayang, dia duduk di dasar neraka sekali dengan orang munafik. Orang yang meninggalkan semayang, digandakan azab baginya 2 kali ganda. 2 kali ganda. Allah Akbar. Pada hari kiamat sekalian, hadis ni saya perhabis sekalian. Pada hari kiamat kelak, tangannya akan dibelenggu di tengkuk. Ni, tangan terikat macam ni. Malaikat akan memukulnya. Sambil berjalan tu, malaikat tu piak Allah ni. Akan dibuka kepadanya pintu neraka. Pintu neraka buka siap-siap. Dia akan dimasukkan ke dalamnya seperti anak panah dan jatuh melalui kepalanya. Jatuh melalui kepalanya. Masuk dalam neraka, dia akan masuk macam tu. Bukan sila masuk macam hotel tu. Dah. Ni, cekuk macam tu silat, lempak, jatuh kepala dulu dalam.
Orang tinggal sembahyang. Hina orang lalu, hina Allah. Bila kita baca hadis je ni, kita susah hati. Pasal di rumah kita ada macam tu. Lepas tu kita minta kalau boleh, tak apa silat. Mungkin Allah nak jadikan hak di rumah tu ujian untuk kita. Mungkin Allah nak bagi ganjaran pahala pada kita disebabkan kita suruh, disebabkan kita berusaha, disebabkan kita sabar dengan kerenah dia. Boleh jadi silat. Cuma kita nak minta balik lepas ni, pakat-pakat suruh lah. Dia nak merajuk, biar pi. Dia nak mengamuk, biar pi. Dia nak tarik muka, biar pi. Yang penting kita suruh. Sebab malam ni kita mengaji. Boleh no? Suruh. Dan dia akan bersama dengan Fir'aun dan Haman di tempat paling bawah dalam neraka. Baik, selesai. Orang yang meninggalkan solat, sikit lagi nak habis. Orang yang meninggalkan solat, apabila dia mengangkat suapan ke mulut, dia nak makan nasi. Orang tinggal sembahyang, bila dia nak makan nasi, makanan akan berkata kepadanya, makanan hak diangkat tu akan kata kat dia, Allah laknat kamu wahai musuh Allah. Allah laknat hang ni. Allah marah kat hang ni. Kamu makan rezeki Allah tapi kamu tak buat kewajipan dia. Kamu makan rezeki Tuhan tapi kewajipan Tuhan kamu tak buat. Makanan akan kata. Orang yang meninggalkan solat, apabila menanggalkan pakaian daripada tubuh, dia balik kerja, dia buang baju, lempak baju di tepi, pakaian akan berkata kepadanya, jikalau Allah berikan aku kekuatan, nescaya aku akan lari daripada kamu. Kalau Allah bagi aku kekuatan, aku nak lari pada badan kamu. Aku tak mau duduk dekat dengan badan kamu. Tu maksud dia. Bencinya pakaian kepada orang tinggal sembahyang. Apabila dia keluar daripada rumah, jadi hati-hati lah. Apabila dia keluar daripada rumah, rumah akan berkata, Allah takkan bersamamu dalam perjalanan. Allah takkan jaga kamu waktu kamu duduk jalan pi tu. Tidak menjadi pengganti kepada keluargamu. Allah takkan jaga anak bini kamu di rumah. Jaga selana orang tinggal sembahyang, Allah tak jaga anak bini dia di rumah. Allah tak jaga. Pernah ayah pernah ingat kan? Yang dia post dulu hak cerita apa? Hak zaman Nabi Musa. Kan? Yang kata apa? Apa ayat hujan yang turun daripada rumah orang tak sembahyang tu lagi teruk daripada ayat kencing apa? Anjing hitam ke apa kan? Ha. Hina tu lah. Sebab tu ibu-ibu kalau kata dapat suami tinggal sembahyang salah. Suami kita tinggal sembahyang, tak tahulah kalau rasa boleh minta, Allahu alam, minta pisah abang. Bila dia tak ada keberkatan di rumah, dia tu tak ada berkat sekali. Sekali dengan kita sebagai isteri tak ada berkat. Hilang terus berkat satu rumah. Suami kita keluar pergi kerja, Allah malaikat sebut, rumah akan kata kepada ni, Allah takkan jaga anak bini kamu di rumah. Jadi kita tidak akan ada pelindung. Puncak lelaki itulah tak sembahyang. Sahana. Allahu Akbar. Dan kamu takkan kembali kepada keluarga kamu dengan selamat. Rumah doa. Bahasa kita apa? Pi jahanam apa? Pi mampus apa? Ha, rumah kita pi mampus lah. Ha, tak heran lah, tak selamat jalan lah. Rumah tolong doa macam tu pada dia silah. Orang yang meninggalkan semayang dilaknat ketika hidup dan juga dilaknat selepas mati. Dunia kena laknat, akhirat kena laknat. Orang yang meninggalkan solat, dia akan meninggal dunia seumpama orang Yahudi, kerana orang Yahudi tidak semayang, dan dibangkitkan di hari kiamat kelak seumpama orang Nasrani. Macam mana cara bangkit orang Yahudi Nasrani? Wallahu alam. Tapi kesimpulan yang kita boleh sebut, bangun balik tu tak elok. Mati tak elok, bangun balik pun tak elok. Nampak jalan betapa hinanya orang meninggalkan semayang. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu sekalian, perkara seumpama ni kita minta sama-sama jaga sekalian, sama-sama buat perubahan sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita bincang sama-sama pada malam ini. Dan insya-Allah sekalian, wallahu alam lah, saya boleh bagi juga sekalian kalau nak kitab ni. Nanti saya bagi kepada pihak masjid, boleh kau nak? Ya. Saya bagi pada pihak masjid boleh photostat lah setakat mana nak photostat. Dan ayah-ayah kalau nak kitab ni bayar pada pihak masjid lah. Ya. Berapa nak bayar ustaz? Terpulang. Nah, saya buat ni pun bukan kita nak harap apa-apa sekalian, kita nak bakal ambil manfaatnya. Nah, jadi insya-Allah saya akan bagi pada pihak masjid. Pihak masjid boleh cetak. Kalau saya wallahu alam tak tahu harga dia berapa sekalian. Boleh kau nak? Nah, jadi siapa yang berhajat nanti boleh mai tanya pegawai masjid, boleh beli sekalian.
bagilah pada anak-anak abang baca di rumah. Tak apa Ustaz, tidak ada masalah. Boleh kono? Insya-Allah dia ringkas apa muka surat ni. Ya. Kalau ada contiang sikit-sikit tu minta maaf banyak-banyaklah. Boleh kono? Insya-Allah. Jadi ayah bubun rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik.